daripada Kampung Layung kita, salah seorang rombongan Mindanao si Semenanjung pada 3 hari bulan 11 2011 dan pulang pada 9 hari bulan 11 tahun yang sama. Pengalaman di rontok di Nanu Tahai di Panaudah si Semenanjung antara di 3 hari bulan selepas turun Raja Sid Kuala Lumpur dari Kopensi di Kelantan, apa yang jelas di Naimot Tahai daripada persekitaran, maksud penumpang daripada jalan raya ngaimotku jauh beza berbanding si Sabah. Jalan raya daripada KLIA sampai Kelantan asli so luang Naimot Tahai itu luang darung tahun lalu itu yang kedit kota Sabah 800 ribu luang sampai Kelantan Kedah dari sini ke Pulau Pinang pusing balik pergi laluan titik Kuala Lumpur asal di Kota Luang. Demikian lagi bahagi di corak kepimpinan beliau aku memoros corak kepimpinan dan pemimpin Pasifik Semenanjung, pemimpin Islam yang betul-betul mengamalkan dan betul-betul merealisasikan agama itu kepada politik, jauh beza dengan apa yang kita rasai dan apa yang kita nampak. Ini dan motakau di kepimpinan doa Masjid Jabah. Contohnya Nik Aziz pertama memakai datang puluh datang polis. Salah satu polis tahu om so bodyguard. Om yosidokon diri mogom sit pantas yosidokon diri om mengaji sembahyang kepada masyarakat setempat. Ini Nik Aziz. Kemudian dari segi pembangunan Emot Tahai rata-rata rakyat tahu asal turuk berbanding sedikit Sabah. Bahkan Nik Aziz sendiri baru pipiro turun lebih dekat tahu domino meros dari jumlah digaji bulanan tahu sekitar 60% tonuvon 40% osainan pada awi gaji tahu 40% polion petakon sit kebajikan berbanding si Sabah okon pokok peratus putungan tidak kebajikan bahkan mengerampas petana Sabah tanah rakyat Sabah mengerampas proyek Surya Kota Menteri amu main proyek petonga-ongot menteri-menteri amanganu tanah ingin menganu tanah perlu letak jawatan pada ini di satu perbezaan dan ketara antara pentadbiran dan negeri di bawah pemerintahan dan Pakatan Rakyat itu Barisan Nasional. Sitit kuwak Kedah ngayat dinai. Terutama sekali boleh sebagai ukuran perbezaan antara pemimpin atau Ketua Menteri Sabah dengan Ketua Menteri Kedah. Kita takau daripada rumah kediaman Kondirdaunga baik meniwa sit pejabat tepas negeri. Jadi itu ketara sangat. Ya, perbezaan yang amat ketara saya nampak khasnya di Kedah, Ketua Menteri Datuk Sri Azizan. Di sana rumah dia hanya menumpang dengan salah sebuah pejabat pas negeri dengan sewa 3.000 satu bulan. Dan bila kita masuk di rumah dia tidak ada protokol, hanya orang yang ada di sana berkeliaran, orang itu yang bawa kita. Bila ada masuk kita dilayan dengan kebiasaan, kita dilayan dengan minum, ikut tradisi, kebiasaan sebagai orang yang berkewibawaan. Tetapi yang mengherankan, pelayan itu bukan orang gaji, istrinya dan anaknya yang ada di rumah, masak air, menghidang, dan tidak ada tidak ada dikatakan ambil masa untuk tunggu temu janji.
porang apa? Tidak ada isi porang. Sampai saja sana tanya, maksud betul ada, dikatakan ada, dia senang, kami dijemput masuk. Jadi kalau kita bandingkan dengan keadaan yang telah kita alami di Sabah ini, kalau dikira dengan kiraan batu, 100 batu mungkin pun saya berani cakap, atau 1000 batu, dia punya perbezaan kepimpinan Pakatan Rakyat dengan kepimpinan Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO. Jadi saya nampak apa yang selalu dilakukan oleh UMNO, yang konon Pakatan Rakyat ini selalu menitik beratkan tentang agama dan digunakan untuk menakut-nakutkan orang Sabah, terutama sekali pada Kristen. Sebenarnya orang Kristen di Sabah tidak perlu takut. Kalau ada peruntukan sendiri, datang sana tinjau sendiri. Lebih baik sendiri menghayati cara dan suara kepimpinan Islam yang betul-betul agama itu diserapkan kepada politik, lagi bagus. Tetapi di sebaliknya pula UMNO ini yang mengakui dialah orang yang lurus, masalahnya kami nampak, orang Sabah nampak, saya sendiri pun berani cakap, saya nampak politik diserapkan kepada agama. Jadi kalau politik sudah dimasukkan pergi agama, beginilah terjadinya Barisan Nasional. Tidak pandai takut sama rakyat lagi, bahkan terbalik, rakyat yang takut sama pemimpin, dan pemimpin itu menteri-menteri tidak takut lagi dengan Tuhan. Di kalangan pemimpin pembangkang ini, semuanya kami nampak dia takut dengan Tuhan dan takut dengan rakyat. Tetapi pemimpin UMNO ini dia tidak takut dengan rakyat, karena dia menggunakan kuasa yang dia dapat dari rakyat itu untuk bikin geretak Sabah rakyat. Itulah sebabnya tanah-tanah Sabah ini habis dirompak. Nah, itu satu perbezaan yang amat ketara tentang cara pentadbiran yang sudah jauh betul-betul dengan ajaran agama. Kemudian dari segi pembangunan, kalau diukur perbezaan pembangunan Sabah dengan Desa Menanjung, kami nampak amat terlalu jauh ketinggalan. Dari segi jalan raya terlalu jauh. Dari segi pembangunan terlalu jauh. Pembangunan infrastruktur terlalu jauh. Dan saya nampak kalau kita ukur dengan perbezaan, kalau di Semenanjung antara bandar dengan kampung kita tidak kenal mana kawasan yang kampung, mana kawasan yang bandar. Sebab semuanya sudah penuh dengan pembangunan. Dapat memenuhi pembangunan karena pemimpin itu diterajui oleh pemimpin yang kuat kepercayaan kepada agama, yang betul-betul menerapkan agama itu kepada politik, yang takut dengan Tuhan dan takut dengan rakyat yang di bawah jagaan dia. Saya rasa beginilah satu reality yang kami nampak. Jadi dengan itu saya merayu, kalau boleh hapuskan UMNO ini di bumi Sabah. Hapuskan, karena sedikit masa lagi, sekarang ini pun kita tidak tahu dapat lagi kita dapat memperbaiki keadaan atau macam mana. Sebab basar sudah tanah Sabah, ramai sudah yang sudah kehabisan tanah, sudah hak sudah dirapat oleh pemimpin UMNO. Dan satu lagi perkara yang kami tidak suka. Kenapa pemimpin UMNO ini dikatakan dia dekat dengan Tuhan? Kenapa tidak puas-puas buat fitnah saja? Walhal dalam agama, mana-mana agama sekalipun buat fitnah ini adalah tidak boleh. Perkara yang memang tidak boleh dibuat, karena ini adalah satu pencaliman. Saya mendedahkan perkara ini karena bila saya masuk di Semenanjung, saya amat kagum dengan pembangunan dan kewibawaan dan kepimpinan yang rata-rata pemimpin pakatan jauh beda dengan pemimpin UMNO. Nah, dengan itu, kalau sekiranya saya bersilap menyuarakan pasal ini, saya rasa terpulang kepada pihak yang mendengar, tetapi saya rasa itu adalah hak saya. Karena ini bukan dari tapi betul kenyataan. Nah, dan saya sendiri melihat. Dan tidak ada orang yang suruh saya. Siapa saja datang jumpa saya cakap itu juga saya cakap. Secara jujur? Secara jujur. Saya hanya mengambil gambaran beberapa wakil rakyat yang pernah menguasai Pikas. Saya nampak setakat ini ada baik sedikit
ini ganti Bolkia. Kalau Bolkia raja pembohong lah. Nah ini raja pembohong lah. Saya berani cakap lah. Dia ini raja pembohong. Antara pembohongan daripada rakyat. Antara pembohongan daripada rakyat ketika kampanye pilihan raya 2008, dia berjanji masalah tanah dia akan selesaikan. Nyata, masalah tanah yang sudah lama dipohon oleh penduduk, sekarang ini sudah nyata tanah-tanah tersebut sudah dirampas oleh syarikat-syarikat luar. Dan yang kawasan yang lainnya diambil oleh LIGS. Yang ya di LIGS, dan LIGS sekarang kalau saya tidak silap sudah menjadi milik Lembaga Industri Gata Malaysia. Nah, jadi bila mana begitu sudah pasti tidak ada masa depan lagi tanah itu kami dapat miliki. Saya bukan mengangkat kaki mana satu waibila, tetapi setakat ini Datuk Rahim Bakri sebagai ahli parlimen, secara kebetulan masalah tanah ini bukan dia bukan menteri negeri, dan saya tidak dapat menyalahkan dia, tetapi setakat apa yang saya tahu sepatutnya dia masalah tanah dia sudah buat di parlimen, tetapi saya tidak pasti sama ada dia pernah bawakah atau tidak, itu saya tidak tahu. Tetapi kalau dari segi kepimpinan, Datuk Rahim Bakri ada bagus sedikit. Nah itu betul. Tapi kalau Bolkia ini YB pembohong ini.